الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين وهب لنا يا وهاب علم وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا وبالخير يا فتح فافتح لنا وبالهدى وبالعلم كلنا يعلم فضلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, ma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah minta maaf sahabat lambat sikit malam ni. Lambat sikit malam ni. Baru balik daripada keluar tadi. Terima kasih yang sudi tunggu, yang sudi hadir. InsyaAllah. Sambungan kitab untuk tidak melengahkan waktu. Sambungan kitab kita Risalah Al-Misbahul Munir. Azman. InsyaAllah. Azman, muka surat berapa Azman? Sambungan kitab kita yang kita selalu baca hari Selasa tu. Bagi sahabat-sahabat yang tak dapat nak ikut daripada awal lagi tu. Sampai mana? Siapa tahu? Siapa ada catat? Muka surat terakhir. Muka surat terakhir lagi tu. Baru dapat kitab. Pak Azman baru dapat kitab. Alhamdulillah. Kitab Risalah Al-Misbahul Munir. Untuk ini kelas tambahan ni. Ini kelas tambahan. Kelas tambahan bagi kawan-kawan yang tak dapat ikut daripada awal. Kelas tambahan daripada untuk kawan-kawan yang tak dapat ikut daripada awal. Biasa saya baca hari Selasa. Siapa ingat muka surat berapa Tolong komen sikit. Muka surat berapa? Bacaan daripada awal muka surat berapa? Ilmu berkaitan apa ya Ustaz? Kitab Tauhid, sahabat. Kitab Akidah, Kitab Tauhid, Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Muka surat 64 Jadi kawan yang tak ada kitab boleh tengok dekat dalam beg dalam beg bawah tu ada saya senaraikan barang-barang ada kitab ni juga dalam tu. Kalau tak jumpa dekat situ, pergi dekat saya punya TikTok shop. Okey, untuk tidak melengahkan waktu, muka surat 64. Ya ke 64? Rasanya sebelum tu lah. Muka surat 64. Biar betik 64. Zafri rasa bukan last baca sampai kalam ismi. Oh tu bukan, tu tempat lain. Itu tempat lain. Zafri itu tempat lain. Ni yang kita baca hari Selasa biasa. Yang kita baca hari Selasa. Tu yang kita baca hari Selasa. Siapa yang dapat ikut daripada awal lagi tu, kitab ni siapa yang dapat ikut daripada, yang ikut kelas ni daripada awal, saya ada bacakan daripada awal. Daripada mukaddimah. Azman ada catat tak Azman? Sampai muka surat sampai bab apa? Itu yang kalam ismi tu tempat lain. Haiza muka surat 15 Sekejap kita tengok muka surat 15. Rasanya muka surat 15. Muka surat 15. Huraian yang kedua pada menyatakan hukum syarak situ. Muka surat 15. Muka surat 15. Azman. Muka surat 15 Azman Kalau ada kawan-kawan yang baru masuk di pertengahan kelas nanti, kalau ada yang tanya muka surat apa, tolong kawan-kawan yang lain tolong jawab Saya tak tengok komen sangat. Kadang tak perasan, minta maaf. Yang hadir terima kasih sudi hadir. Yang hadir sudi hadir, terima kasih banyak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina amin ya rabbal alamin. Suara okey tak? Suara okey tak? Saya tak pakai mic. Okey, alhamdulillah. Okey, sedia semua Sedia Dah sedia Dah boleh on Dah boleh on ke belum? Ini saya bacakan khusus untuk kawan-kawan yang tak dapat ikut daripada awal ni. Mengenangkan kawan-kawan ada yang ramai ikut pengajian kelas ni. Di tempat-tempat lain kelas ni dah dibacakan di pertengahan kitab. Ada yang dah nak khatam. Jadi saya ada ambil buat kelas tambahan lah untuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk kawan-kawan yang baru nak ikut kita ni. Mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah beri ilmu yang bermanfaat. InsyaAllah kita jaga niat kita. Mudah-mudahan Allah selamatkan hati kita daripada niat-niat yang tak sepatutnya, yang menjadi asbab amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. InsyaAllah. Baik. Muka surat 15. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumi fid daraini amin. Huraian yang kedua pada menyatakan hukum syarak. Huraian yang kedua pada menyatakan hukum syarak. Apakah yang dikehendaki dengan hukum syarak? Yang dikehendaki dengan hukum syarak. Apa yang dikehendaki dengan hukum syarak? Bermula makna hukum itu ialah keputusan. Bermula hukum itu ialah keputusan. Jadi hukum di dalam makna, dalam bahasa Melayu kita bermaksud keputusan. Kerana bahasa hukum itu sendiri daripada kalam Arab, daripada bahasa Arab. Dan makna syarak itu ialah undang-undang. Hukum itu bermaksud keputusan. Bila kita sebut keputusan, mesti ada yang membuat keputusan. Bila kita kata ada keputusan, mesti ada yang memutuskan atau mesti ada yang menghukum. Mesti ada yang memberi hukum. Siapakah yang memberi hukum? Yang memberi hukum, yang empunya hukum itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan makna syarak itu adalah undang-undang. Syarak itu bermaksud undang-undang. Jadi apabila kita gandingkan perkataan hukum dengan syarak, bila kita gabungkan perkataan hukum syarak, dia memberi makna apa? Maka makna hukum syarak itu ialah keputusan undang-undang. Keputusan undang-undang, keputusan peraturan-peraturan yang tertentu. Yakni yang memutuskan ni adalah Allah, hakim dia adalah Allah. Bila sebut hukum syarak, hakim yang memutuskan, hakim yang membuat keputusan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa dia Allah? Tuhan yang memiliki ilmu yang maha sempurna, Tuhan yang memiliki sifat kuasa, Tuhan yang memiliki sifat pendengar pelihat, Tuhan yang adanya sedia kala, Tuhan yang maha suci ilmunya daripada lupa dan sebagainya. Oleh yang demikian, wajib bagi diri kita setiap muslimin mengenal Allah. Wajib kita mengenal Allah, wajib kita memahami siapa itu Allah. Supaya timbul di dalam hati kita perasaan takut, perasaan gerun, perasaan hebat, perasaan malu dan sebagainya. Kerana seandainya kita tidak mengenali siapa itu Allah, seandainya kita tidak mengenali siapa itu Allah,
nescaya tidak akan ada di dalam hati kita perasaan takut, perasaan risau, perasaan bimbang, perasaan gerun dan sebagainya. Ini yang menjadi asbab ramai di kalangan hamba-hamba Allah yang menolak dan mempertikaikan undang-undang yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi asbab. Ini di antara jawapan dia. Kenapa ramai di kalangan umat yang menolak hukum syarak, yang tak nak terima hukum syarak? Kerana mereka tidak mengenal dan mengetahui, bahkan mereka tidak meyakini siapa itu Tuhan yang memberi hukum. Dan mereka tidak sedar mereka adalah orang-orang yang dihukum oleh Allah. Makna yang diberatkan hukum. Jadi hukum syarak bermaksud undang-undang yang datang daripada Allah. Undang-undang yang diputuskan oleh Allah. Yang kita sendiri meyakini bahawasanya Allah Ta'ala itu tidak ada sebarang jenis kekurangan pada zat dia. Yang kita sendiri yakin dan beriman Allah Ta'ala itu mengetahui segala-gala perkara. Yang kita sendiri beriman bahawasanya Allah Ta'ala itu Tuhan yang bersifat dengan maha adil. Dan iaitu hukum syarak ada 5 perkara. Hukum syarak ada 5 perkara. Yang pertamanya wajib, yang keduanya sunat, yang ketiganya haram, yang keempatnya makruh, yang kelimanya harus. Jadi yang ada kitab boleh tengok kitab. Yang ada kitab boleh tengok kitab. Yang ada kitab boleh tengok kitab. Okey, jadi sekarang ni musannif nak menerangkan kepada kita satu persatu secara tafsil. Sekarang musannif nak menyatakan kepada kita secara tafsil apa yang dikehendaki dengan hukum wajib, apa yang dikehendaki dengan hukum sunat, hukum makruh, hukum haram dan hukum harus. Dan erti wajib pada syarak itu ialah, jadi dengar baik-baik. Mudah-mudahan Allah memberi faham kepada kita. Supaya tidak ada keraguan, tidak ada kesamaran lagi dah. Terhadap undang-undang yang datang daripada Allah ni. Walaupun perkataan wajib ini seringkali kita dengar, tapi sebenarnya ramai di antara kita yang tidak memahami. Ramai di antara kita yang tidak memahami apakah erti hukum wajib dan kehendak hukum wajib itu sendiri. Itu yang menjadikan kita memilih-milih perkara yang diwajibkan oleh Allah. Baik, kita baca dulu. Dan erti wajib syarak itu ialah barang yang dituntut perbuat akan sebagai tuntutan yang putus. Maksud erti wajib ni, wajib syarak ni bermaksud perkara yang diperintah oleh Allah sebagai perintah yang putus, perintah yang muktamad. Apa maksud perintah yang putus, perintah yang muktamad? Sekira-kiranya dijanjikan dengan beri pahala atas mengerjakan dia. Makna Allah janji. Ini namanya hukum aradi. Ini namanya hukum aradi. Janji Allah, hukum aradi. Allah janji untuk memberi balasan pahala bagi mana-mana mereka yang melaksanakan perkara yang diwajibkan oleh Allah. Mana-mana orang yang mengerjakan perkara yang diwajibkan oleh Allah, maka Allah janji untuk memberi ganjaran pahala. Dan pahala itu pula suatu perkara yang gaib, suatu perkara yang tak boleh dilihat dengan mata kepala. Tetapi bab pahala dan dosa ini banyak kali dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang sempurna imannya, bagi orang yang sempurna akidahnya, dia meyakini bahawa sesungguhnya ada pahala yang diberi oleh Allah. Meskipun pahala itu tidak pernah dilihat oleh mata, tetapi hatinya sungguh-sungguh yakin. Hatinya sungguh-sungguh yakin dan percaya adanya pahala yang dikurniakan oleh Allah
kepada hamba-hamba yang melaksanakan perkara yang wajib. Okey. Macam mana? Bagaimana untuk kita mendapatkan ganjaran pahala yang dijanjikan oleh Allah? Bagaimana cara untuk kita mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Iaitu dengan melaksanakan kewajipan itu bertepatan, berbetulan seperti mana yang diperintahkan. Dengan makna kita mesti ada ilmu pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kewajipan. Contohnya seperti sembahyang. Kita mesti mempersiapkan diri kita dengan ilmu yang bersangkut paut dengan sembahyang. Daripada bab taharahnya, bab bersucinya, bab istinjaknya, bab mengangkat hadas besarnya, bab mengambil wuduknya, bab menutup auratnya, bab rukun sembahyangnya, rukun qaulinya, rukun fi'linya, bab keikhlasan hatinya, bab betul akidahnya, dan apa pula perkara yang menjadi makruh di dalam solat yang boleh mengurangkan pahala solat, dan apa pula perbuatan ataupun perkataan yang boleh membatalkan solat. Maka semua tu wajib kita belajar agar dapat kita mendirikan solat yang diwajibkan oleh Allah serta layak mendapat ganjaran pahala yang ditawarkan oleh Allah. Jelas tak sahabat setakat ni? Jelas tak? Tolong komen sikit, jelas tak? Laju ke perlahan? Laju ke perlahan? Tolong komen sikit. Alhamdulillah. Okey. Dan diseksa atas yang meninggalkan akan dia akan perkara yang wajib. Mana-mana orang, mana-mana hamba Allah yang mukallaf yang meninggalkan perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, Allah menjanjikan dengan apa? Dengan azab siksaan. Dengan azab siksaan. Tadi kita scroll TikTok tadi. Kita scroll TikTok tadi. Tengok ada seorang ustaz ni. Soho jugalah. Memberi komen tentang apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa yang disampaikan oleh Ustaz Wadi Anwar. Jadi pada saya dua-dua tu betul. Ustaz Wadi pun betul. Seorang lagi itu pun betul. Apa yang Ustaz Wadi kata? Ustaz Wadi kata orang yang mendedahkan aurat, kalau dia mati dalam keadaan dia tidak bertaubat kepada Allah, makna mesti confirm dia diazab oleh Allah. Confirm diazab oleh Allah ni tilik kepada janji Allah. Tilik kepada janji Allah. Allah menjanjikan hamba-hamba yang melakukan maksiat akan diazab oleh Allah. Itu namanya hukum aradi, wajib aradi. Janji Tuhan. Barang siapa yang melakukan maksiat, Allah janji untuk mengazabnya kalau tidak bertaubat. Barang siapa yang mati dalam kufur, Allah janji untuk menghumban mereka di dalam neraka Allah. Itu hukum aradi, janji Allah. Dan kata seorang ustaz lagi, dia kata tak boleh kita nak kata begitu. Kerana menghukum hamba tu tadi itu atas kehendak Allah, atas keputusan Allah, atas urusan Allah. Pun betul juga itu kalau ditilik kepada hukum apa saya? Hukum akal. Hukum akal kita boleh menerima orang yang membuat maksiat diampunkan oleh Allah. Masya-Allah. Hukum akal kita mengatakan harus bagi Allah mengazab orang yang tidak solat, dan harus bagi Allah tidak mengazab orang yang tidak solat. Itu hukum akal. Adapun hukum syarak,
wajib diazab, ataupun hukum aradi, janji Allah, orang yang buat maksiat wajib diazab oleh Allah. Jadi dua-dua tu betul, tak payah bergaduh lah. Jadi tak payah bergaduh nak kata ustaz tu betul, ustaz tu salah. Dua-dua betul. Dua-dua tu betul. Kita nak kena belajar. Kita nak kena belajar betul-betul. Kalau orang kata orang tak semayang diazab oleh Allah, garanti diazab oleh Allah, betul. Tilik kepada janji Allah. Tilik kepada hukum akal, harus diazab dan harus tidak diazab. Gitu. Orang yang taat wajib, orang beriman wajib masuk syurga. Tu tilik kepada janji Allah. Tapi tilik kepada hukum akal, memasukkan hamba dalam syurga itu perkara mungkin, perkara harus bagi Allah. Perkara mungkin bagi Allah. Jadi dua-dua betul, tak payah bergaduh. Sebab tu kita ni orang awam ni kena mengaji betul-betul. Kadang-kadang biasalah netizen ni, ada yang nak memperlaga-lagakan di antara tok-tok guru. Jadi kita yang nak kena ada ilmu, supaya tak jadi fitnah. Baik, sambung lagi. Okey. Dan diseksa atas yang meninggalkan akan dia. Dan diseksa atas yang meninggalkan akan dia. Meskipun nak mengazab hamba itu tadi adalah urusan Allah, kita sebagai hamba mesti takut dan gerun. Kita sebagai hamba mesti takut dan gerun apabila kita melakukan kesilapan dan kesalahan. Jangan kita memiliki sifat yang harap kepada Allah melebihi sifat takut. Kerana apabila kita hamba ni memiliki sifat harap yang lebih, daripada sifat takut, kita akan berseronok melakukan dosa dan maksiat semata-mata mengharapkan keampunan daripada Allah. Mengharapkan keampunan daripada Allah. Itu kalau pada kita banyak sifat harap daripada takut. Banyak sifat harap daripada takut. Jadi pesan ulama kita orang awam ni yang banyak selalu leka, lupa, lalai, banyak dosa, banyak maksiat, zahir batin ni, meskipun kita mengaji, meskipun kita mengajar, kita tak boleh lari daripada kesalahan, kedosaan, sebab kita ni manusia. Dengan sebab itu, kita orang awam ni kena banyak takut daripada harap. Kena banyak takutkan azab Allah daripada harapkan Allah ampun. Itu yang ulama ajar, itu yang ulama sebut dalam kitab. Kita orang awam yang leka, yang lupa, yang lalai, meskipun berilmu, meskipun tok guru, meskipun ustaz, meskipun ustazah, kita takkan boleh lari daripada kesilapan, leka, lupa, lalai. Dengan sebab itu perlu di dalam diri kita ni sifat takut lebih daripada sifat harap. Supaya apa peranan sifat takut, takwa tu, apa perlunya sifat takut itu untuk mencegah diri daripada berterus-terusan melakukan maksiat. Kalau di dalam diri kita ada sifat takut, kita akan bertaubat kepada Allah dengan dosa dan maksiat yang kita buat, kerana kita takut dan bimbang untuk menerima azab siksaan daripada Allah. Seandainya di dalam diri kita banyak sifat harap daripada takut, sifat rojak terlebih daripada sifat khauf, akan menjadikan kita hamba yang rosak. Rosak bagaimana? Kita akan berseronok meneruskan melakukan dosa dan maksiat semata-mata kerana berharap dengan keampunan Allah, tanpa kita ingin bertaubat kepada Allah. Okey. Sambung lagi. Maka dapat pahala atas mana contohnya? Dan diseksa atas yang meninggalkan akan dia akan perkara yang diwajibkan oleh Allah dengan ketiadaan uzur, seperti seperti mengenal Allah Ta'ala. Jadi perkara wajib ni boleh tak kita tinggalkan? Jawabnya tak boleh. Tak boleh meninggalkan perkara yang diwajibkan oleh Allah. Tak boleh. Nak meninggalkan perkara yang diwajibkan oleh Allah tak boleh. Kerana perkara yang wajib ni sahabat, kawan-kawan semua, perkara yang wajib ni sahabat adalah perkara yang bukan pilihan. Perintah Allah yang bukan diberi pilih. Jadi kita faham betul-betul.
Kita faham baik-baik, kita fahamkan betul-betul erti wajib ataupun maksud wajib ni. Wajib bukan pilihan. Wajib bukan pilihan. Wajib itu kemestian. Kemestian. Sebab itu Allah memberi ancaman. Allah Ta'ala memberi ancaman. Allah Ta'ala memberi ugutan. Bagi mana-mana kita hamba yang meninggalkan kewajipan. Mana-mana hamba yang meninggalkan kewajipan akan dihukum dosa dan diazab oleh Allah. Itulah dalil, bukti yang menunjukkan bahawasanya kewajipan itu bukan pilihan tetapi paksaan daripada Allah ke atas diri kita muslimin, mukminin. Contohnya solat 5 waktu, kita tak boleh pilih. Solat 5 waktu kita tak boleh nak pilih-pilih. Kerana apa? Kerana kelima-lima waktu itu hukumnya wajib. Boleh tak kita nak memilih di antara solat dan puasa? Tak boleh, kerana solat pun hukumnya wajib, puasa pun hukumnya wajib. Boleh tak kita nak pilih di antara solat dan mencari nafkah bagi laki-laki? Bagi laki-laki ataupun suami, mencari nafkah itu hukumnya wajib. Solat 5 waktu juga hukumnya wajib. Jadi boleh tak saya sebagai seorang laki-laki, saya nak memilih kewajipan mencari nafkah sahaja tetapi saya tidak mahu mendirikan solat? Jawabnya tak boleh. Bahkan saya mesti memberi ataupun membahagikan waktu agar dapat saya melaksanakan kedua-dua kewajipan tadi. Mencari nafkah pun saya kena tunaikan, solat 5 waktu pun saya kena tunaikan. Contoh lagi, boleh tak saya nak memilih di antara solat 5 waktu dan menutup aurat? Boleh tak saya nak memilih di antara menutup aurat dengan solat 5 waktu? Jawabnya tak boleh. Kenapa? Kerana solat pun wajib, menutup aurat pun wajib. Pada tempat-tempat yang tertentulah. Sebab itulah sahabat saya Selembar Daun, Abah Selembar Daun dan kawan-kawan yang lain, kita, oleh kerana kita tidak memahami maksud wajib itulah yang menjadikan kita memilih-milih perkara yang difardukan oleh Allah. Ada di kalangan kita yang mendirikan solat 5 waktu, tapi selepas daripada solat mendedahkan aurat. Ada yang mencari nafkah yang halal tapi meninggalkan solat. Ada yang mencari nafkah yang halal tapi meninggalkan menuntut ilmu fardu ain. Sedangkan menuntut ilmu fardu ain itu hukumnya wajib. Ini semuanya berlaku disebabkan oleh tidak faham. Sebab kita tak faham jadi macam tu. Sebab kita tak faham tu yang jadi macam tu, kita pilih benda yang Allah wajibkan. Perkara yang wajib maknanya tiada pilihan, tak ada pilihan. Ingat tu. Ingat tu. Ingat tu. Perkara yang wajib tak boleh perkara yang wajib tak boleh dipilih. Maka kita perbaikilah. Kita perbaikilah. Abah Selembar Daun ni. Sebab itulah Allah Ta'ala, sebenarnya Allah Ta'ala nak memberi peluang kepada kita supaya bermujahadah. Bermujahadah maknanya berlawan, berperang dengan hawa nafsu untuk menyempurnakan ibadah kita. Kena bermujahadah. Setiap hari kena mujahadah, makna melawan kehendak hawa nafsu yang sentiasa mengajak kita nak menipu kita daripada membuat perkara yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita belajar. Ilmu pun kita kena belajar. Nak beramal pun kita kena belajar juga. Nak belajar pun kena, nak menuntut ilmu pun kena belajar, nak beramal pun kena belajar, kena berlatih. Kena ada tamrin, kena ada riadah. Latihan. Hari ni tak boleh, besok cuba lagi.
esok tak boleh, lusa cuba lagi. Jangan berpatah balik. Usaha setiap hari. Di samping kita memanjatkan doa-doa kepada Allah agar kita diberi taufik. Memanglah mustahil kita nak berubah. Dalam sekelip mata kita nak mendirikan semua yang Allah wajibkan, nak meninggalkan segala yang diwajibkan oleh Allah dalam masa yang singkat. Itu perkara yang mustahil pada adat. Kena faham. Banyak lagi benda kita nak kena belajar. Banyak lagi benda kita nak kena mengaji. Banyak lagi benda kita nak kena faham. Sebab ibadat ni rumit. Yang namanya ibadat ni rumit. Yang namanya ibadat ni rumit. Banyak banyak dugaan, banyak halangan, banyak tipu daya, banyak perangkap, banyak fitnah. Ilmu dan amal tu. Sebab tu kita jangan berputus asa, belajar dan belajar dan belajar dan belajar dan terus belajar. Kemudian istiqamah, payah nak istiqamah. Tetapi setiap usaha itu diberi pahala oleh Allah. Setiap usaha, kita berusaha, mencuba dan terus mencuba, itu diberi pahala oleh Allah dan menjadi asbab dosa kita digugurkan oleh Allah. Itu sebenarnya hikmah. Itu sebenarnya hikmah. Itu sebenarnya hikmah. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan pelbagai halangan. Kalau timbul soalan, contohnya ada kemusykilan di dalam diri kita. Kenapa susah sangat nak buat ibadat? Kenapa susah sangat nak istiqamah? Kenapa susah sangat nak tinggalkan maksiat? Kenapa susah sangat nak menunaikan kewajipan? Jawabnya apa sahabat? Kerana Allah nak membuka ruang mujahadah kepada kita. Allah Ta'ala nak membuka ruang mujahadah kepada kita. Yang mana barang siapa hamba yang bermujahadah, bersungguh-sungguh, berusaha berikhtiar, berperang dengan hawa nafsu dan syaitan, tipu daya dunia, tipu daya makhluk dan sebagainya, untuk mendapatkan redha Allah, pahalanya sangat besar. Pahalanya sangat besar. Pahalanya sangat besar. Kalau seandainya tidak ada halangan, tidak ada cabaran dalam ibadat ni, kita buat dengan senang, kita buat dengan mudah, makna kita tak masuklah dalam golongan orang yang bermujahadah, yang bersungguh-sungguh. Tanda orang yang bersungguh, dia akan sanggup hadapi pelbagai cabaran, pelbagai halangan, pelbagai jurang, pelbagai gaung, pelbagai gunung. Itulah nama orang yang bermujahadah. Nanti apabila dia sampai ke, apabila dia berjaya nanti, jazakumullah bima ataitum, apabila dia sampai nanti suatu tempat, maka perjalanan kesukaran dia melakukan ibadat tu sebenarnya kemanisan dia. Kemanisan dalam ibadat. Dia akan merasakan kelazatan kemanisan dalam ibadat. Itu hikmah di sebalik dugaan, cabaran, halangan yang Allah Ta'ala sendiri kehendak menentukan dalam hidup kita. Macam-macam jenis dugaan, macam-macam jenis halangan, macam-macam jenis fitnah, macam-macam jenis masalah. Ngaji kitab Minhajul Abidin tu, yang saya baca kitab tu hari Isnin malam Selasa, hari Selasa malam Rabu. Kitab tu dia akan menceritakan perjalanan hamba yang beribadat. Di situ nanti kita akan faham, oh begini, oh ini hikmahnya. Jadi kita mengajilah insya-Allah. Okey, terus lagi. Okey, ingat sahabat Jadi kita sampaikan apa yang kita dah tahu, kita sampaikan insya-Allah. Perkara wajib bukan pilihan. Bahkan perkara wajib itu satu kemestian, kemestian. Kita kena usahalah, kena usaha menunaikan segala kewajipan. Kita kena usaha melaksanakan segala kewajipan. Tak boleh, cuba lagi. Tak boleh, cuba lagi. Minta tolong dengan Allah sungguh-sungguh. Mengaku kita lemah, mengaku kita dhaif, mengaku kita jahil. Sebenarnya Allah Ta'ala nak melihat sejauh mana, sehebat mana pergantungan hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tidak ada pergantungan yang sungguh-sungguh. Itu hikmah Allah jadikan tadi
halangan cabaran supaya kita sedar kita ni bodoh, kita ni jahil, kita ni leka, kita ni lupa, kita ni tak kuat. Wajib bagi diri kita tu berharap, berkehendak kepada Allah setiap detik, setiap saat, setiap waktu. Itu sebenarnya hikmah. Kadang-kadang dalam hati kita yang dah buat ibadat ni tak ada pergantungan dengan Allah. Maksudnya kita berasa hebat, kita berasa kita kuat, kita berasa kita hebat, kita kuat, kita ada ilmu. Dalam hati kita tidak ada pergantungan dengan Allah. Berbeza dengan orang yang sedang dibala oleh Allah dengan dosa dan maksiat. Contohnya orang yang sedang duduk karam di lautan, hatinya sangat-sangat kuat bergantung dengan Allah yang nak menolong dia. Berbeza dengan orang yang ada di atas daratan. Berbeza dengan orang yang ada di atas daratan. Pergantungan dalam hati terhadap Allah tu tidak sama seperti pergantungan orang yang sedang lemas di dalam lautan. Sepatutnya tidak ada perbezaan. Seseorang hamba tadi pergantungan hatinya dengan Allah tu tidak ada perbezaan. Sama ada di dalam kesusahan ataupun dalam kesenangan. Sama ada dia sedang diuji oleh Allah dengan maksiat ataupun diuji dengan ketaatan. Ada kala hamba tu diuji oleh Allah dengan ketaatan. Kita ni kadang-kadang diuji oleh Allah dengan ketaatan, dengan ibadat. Kadang-kadang kita ni diuji oleh Allah dengan ketaatan. Ramai juga di kalangan hamba Allah yang gagal dengan sebab taat kepada Allah. Banyak juga hamba yang gagal dengan sebab taatnya kepada Allah. Hatinya mula lupa, hatinya mula leka, hatinya mula lalai, hatinya mula sombong. Tu na'udzubillah min zalik. Jadi hati-hatilah kita semua. Hati-hati, mudah-mudahan Allah tolong kita. Mudah-mudahan Allah tolong kita setiap saat, setiap detik, setiap waktu. Jangan hati kita lupa dengan Allah. Jangan lupa. Yang mana kita ni setiap saat, setiap detik, susah senang, bergantung, berhajat, berkehendak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan meskipun kita boleh semayang, boleh mengaji, boleh mengajar dan sebagainya, mudah-mudahan Allah rezekikan di dalam hati kita sifat bergantung dengan Allah, seolah-olah kita sedang duduk dalam kemaksiatan. Nak menghiasi hati ni susah, sahabat. Nak hiasi zahir senang. Kita beli makeup hari ni, kita beli makeup. Yang kulit gelap boleh nampak cerah dalam sekelip mata. Yang nampak huduh, boleh nampak cantik dalam beberapa minit. Itu kalau masalah nak hias zahir. Tapi nak hias batin, nak hias hati ni makan tahun, puluh tahun, sahabat. Nak hias hati makan tahun, puluh tahun. Jangan sahabat-sahabat fikir, jangan sahabat-sahabat ingat, jangan sahabat-sahabat faham nak memperbaiki hati ni cukup dengan kita mengaji dan beramal 5, 6, 7 tahun dah jadi baik hati kita. Dah belum tentu dan belum pasti lagi, sahabat. Kata ulama, kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ada yang makan belasan tahun, ada yang makan puluhan tahun. Ada yang Allah beri kesempurnaan hatinya saat dia nak mati, baru Allah bagi. Bayangkan tu. Bayangkan tu. Saat nak mati, baru Allah bagi. Baru Allah bagi hati yang baik, hati yang sempurna. Waktu dia saat dah hampir dengan mati. Tapi usaha dia yang berbelas tahun, yang berpuluh tahun, itulah menjadi asbab maqamnya dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tak pernah berputus asa pun. Dia belajar, dia perbaiki, dia bertaubat, dia berharap dengan Allah berpuluh tahun. Akhirnya waktu dia nak mati, baru Allah bagi kesempurnaan hati. Jadi janganlah kita harap kita mengaji 2-3 tahun, 2-3 hari, 2-3 minggu kita dah berubah jadi sempurna. Jangan kita jangan kita ingat kita dah berhijrah 5-6 tahun, 7-8 tahun kita dah sampai. Hati kita dah sampai. Jangan.
Jangan ada perasaan macam tu. Dan jangan ada harap macam tu. Dan jangan ada target. Jangan ada target. Aku nak jadi baik dalam tahun ni. Jangan. Tak ada target. Sebab bila sampai waktu yang kita target tadi, tak sampai lagi kita punya maksud, kita akan berputus asa. Akan berputus asa. Kita akan berputus asa. Dah, yang sebetulnya macam mana? Terus beribadat, terus perbaiki, terus harap kepada Allah. Jangan ada target minggu ni aku nak jadi baik. Minggu ni aku pastikan aku akan jadi istiqamah. Minggu ni aku target aku akan istiqamah. Dah, jangan. Usaha saja, usaha perbaiki, usaha perbaiki begitu. Kalau kita letak target, bila sampai waktu tak dapat apa yang kita target, kita akan berputus asa. Kita dah malas dah nak cuba lagi dah. Jangan. Hati-hati dengan permainan. Hati-hati dengan permainan nafsu. Nafsu setan ni dia bijak, sahabat. Iblis tu bijak, iblis tu banyak ilmu. Hidupnya beribu tahun, ilmunya banyak, dia lebih faham Quran daripada kita. Jadi dia dah tahu kelemahan kita hamba. Setan, iblis ni dia dah tahu mana kelemahan kita. Sebab tu kita kena hati-hati. Kadang-kadang kita perasan macam kita dah baik, sebenarnya kita masih lagi dibenci oleh Allah. Kadang-kadang kita berasa macam kita dah jadi orang soleh, solehah, tapi sebenarnya jauh lagi. Ditipu daya dengan perasaan sendiri kita. Na'udzubillah min zalik. Okey, sambung lagi. Maka dapat pahalalah atas yang mengenal Allah Ta'ala itu, dan berdosalah atas yang tidak mengenal Allah. Jadi di sini contoh yang musannif bagi, perkara yang Allah wajibkan ke atas diri kita adalah mengenal Allah. Mengenal Allah ni hukumnya wajib. Mengenal Allah ni hukumnya wajib, bukan sunat, bukan harus, bukan makruh, bukan haram. Mengenal Allah adalah salah satu daripada kewajipan, makna kemestian. Berdosalah dan berdosalah atas yang tidak mengenal akan Allah Ta'ala itu. Jadi mana-mana hamba yang tidak mengenal Allah Ta'ala, berdosalah. Kenapa berdosa? Abang Min Karim. Kenapa berdosa orang yang tidak mengenal Allah? Jawabnya, kerana telah meninggalkan kewajipan. Berdosa dengan sebab telah meninggalkan salah satu daripada kewajipan. Apa dia kewajipan tadi? Mengenal Allah. Jadi kalau kita tidak mengenal Allah, maka hukumnya berdosa. Sebab apa berdosa? Kerana telah meninggalkan kewajipan. Sama seperti meninggalkan sembahyang. Dan berdosalah atas yang tidak mengenal akan Allah Ta'ala itu. Bahkan berdosalah. Kalau kita tak mengenal Allah, maka berdosalah. Sebab apa berdosa? Kerana telah membuat benda yang haram, iaitu meninggalkan kewajipan. Bila berdosa, Allah janjikan azab siksaan, itu ikut janji Allah. Bila dosa adalah balasan azabnya. Kalau tidak diampunkan oleh Allah, adalah janjian azab siksaannya nanti. Kalau Allah ampunkan, selamatlah. Tapi ikut janji Allah, setiap dosa itu akan dibalas dengan azab siksaan. Itu janji Allah begitu. Dan seperti sembahyang 5 waktu, maka dapat pahalalah atas yang mengerjakan sembahyang, dan berdosalah atas yang meninggal akan dia akan sembahyang dengan ketiadaan uzur. Contoh yang lain, perkara yang Allah wajibkan, iaitu sembahyang 5 waktu. Maka berdosalah ke atas diri kita yang sengaja meninggalkan kewajipan sembahyang.
Berdosalah atas kita yang meninggalkan kewajipan sembahyang. Ha? Adapun kalau dia meninggalkan sembahyang dengan uzur, tu tak apa. Dia meninggalkan solat kerana ada keuzuran syar'i. Uzur syar'i itu tak apalah. Contohnya berlaku haid pada diri dia. Datang haid. Okey, cantik. Berlaku haid, datang haid pada diri dia. Maka dia meninggalkan kewajipan tu kerana apa? Kerana ada keuzuran yang dibenarkan oleh Allah. Maka tak berdosalah orang perempuan yang meninggalkan sembahyang, orang perempuan yang meninggalkan puasa kerana ada keuzuran pada diri dia, contohnya haid ataupun nifas ataupun wiladah. Adapun istihadah tidak menggugurkan solat. Darah istihadah tidak tidak menegah seseorang wanita itu daripada meninggalkan sembahyang. Dia wajib sembahyang seperti biasa. Jadi kita kena mengajilah juga bab haid, bab nifas, bab wiladah, bab istihadah, kerana dia bersangkut paut dengan sembahyang. Okey, terus lagi. Dan sebagainya daripada segala perkara yang wajib dikerjakan akan dia. Yang makanan tu. Saya ngantuk dah tu, mata dah tu. Semakan. Boleh lah. Okey. Okey, harap-harap kita dah faham dah. Harap-harap faham dah erti wajib. Jadi kita tengok diri kita, adakah kita dah membuat segala yang Allah wajibkan? Dan belajar lagi. Dan kita belajar dan terus belajar supaya kita mengetahui. Sebab perkara yang Allah wajibkan atas diri kita ni sahabat banyak. Banyak. Perkara yang Allah wajibkan atas diri kita banyak, bukan sembahyang saja, banyak. Jadi macam mana kita nak tahu tu? Belajar, kita ngaji. Bila kita mengaji nanti kita nampak, ini wajib, ini wajib, ini wajib, ini wajib, ini wajib, ini wajib. Itu haram, itu haram, itu haram. Tu tujuan disuruh belajar. Jangan kita terpedaya, jangan kita terikut dengan fahaman yang mengatakan belajar agama ni sikit-sikit sudah. Jangan sahabat, hati-hati dengan fahaman tu. Nampak macam betul, salah tu fahaman tu. Mengaji agama ni, belajar agama ni sikit-sikit sudah. Cukup dengan pelajaran agama yang kita belajar di sekolah dulu. Tak perlu dah nak top up, tak perlu nak mengaji-mengajilah di surau, di masjid ataupun nak datang kuliah mana-mana. Sebab kita dulu semua dah belajar agama di sekolah rendah dulu. Di sekolah menengah pun ada belajar agama. Tak, sahabat, tak cukup. Nak kena 2-3 sekolah, pandai dah Azman. Nak kena 2-3 sekolah. Kena mengaji sebab banyak agama ni luas sahabat. Kata Nabi SAW dalam satu hadis, yang mana maksud hadis tu, Nabi kata apa sahabat? Nabi bersabda, agama ini suatu benda yang padat. Agama itu suatu benda yang padat, suatu benda yang padu, suatu benda yang mampat, yang padat, yang padu, yang mampat. Maka Nabi kata, galilah dengan perlahan-lahan. Galilah dengan perlahan-lahan. Jangan gopoh nak jadi baik. Ni apa ni? Adik hantar bil lampu nak suruh ayah bayar. Malam-malam ni bank dah tutup dah. Nah, ni. Jadi jangan gopoh nak jadi baik. Nak jadi baik tu betul. Nak jadi baik tu satu benda baik. Nak jadi baik, nak jadi soleh, nak jadi solehah, benda baik. Tapi jangan gopoh. Jangan gopoh. Jangan tak sabar nak jadi baik. Imam Ghazali pesan lah. Imam Ghazali pesan jangan gopoh nak jadi baik. Usaha macam biasa.
serah kepada Allah. Usaha bersungguh-sungguh macam biasa, serah kepada Allah. Jangan bergaduh, jangan gopoh, jangan isti'jal nak jadi baik. Boleh. Yang ada keuzuran nak berehat, sila. Silakan. Silakan. Tak apa, nanti mengaji lagi. Ada masa nanti follow lagi, ikut lagi, insya-Allah. Selamat rehat. Okey. Kemudian jadi banyak lagi lah perkara yang Allah wajibkan. Jadi kita kena tahulah. Kita didik anak-anak kita buat benda yang diwajibkan oleh Allah. Nasihat selalu, ingatkan selalu. Jangan contohnya anak kita nak menutup aurat. Ajar dia daripada kecil. Ataupun kalau yang dah dewasa tu, suruh tutup aurat. Suruh tutup aurat. Sebab apa? Sebab Allah wajibkan, Allah paksa. Jangan kita bagi peluang pada anak-anak, terpulanglah. Adik terpulanglah, adik nak pakai tudung ke tak nak pakai tudung ke, terpulanglah. Adik fikirlah, jangan macam tu. Sebab Allah paksa, Allah wajibkan tutup aurat. Jadi jangan pula kita nak mengubah hukum tu. Jangan kita ubah hukum tu. Kita mak bapak kena tegas, kena nasihat elok-elok, kena suruh selalu. Kena ceritakan apa akibat dia kalau kita dedah aurat. Orang yang dedah aurat ni, diri kita ni siapa? Diri kita ni sangat bernilai, diri kita ni sangat berharga. Diri kita ni amanah daripada Allah. Jadi jangan dijaja-jajakan. Jangan dijaja-jajakan, jangan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dibiarkan sehingga semua orang boleh melihat tubuh badan kita, aurat-aurat kita. Yang lebih teruk, aurat kita muslimah ataupun muslim dilihat oleh orang laki-laki yang bukan Islam. Aurat kita ni mulia, tapi dilihat oleh orang yang kufur dengan Allah, boleh melihat aurat kita. Nampak sangat murahnya. Nampak sangat murah harga diri seorang muslimah ataupun mukminin. Jadi kena tutup aurat. Allah wajibkan tutup aurat. Selalu nasihat, ingatkan, nasihatkan, bagi kefahaman, insya-Allah. Doa pada Allah, mudah-mudahan Allah beri taufik, mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati, insya-Allah. Kita usaha ikhtiar, tapi jangan lupa usaha ikhtiar kita tidak boleh memberi bekas. Kemudian, dan erti sunat itu cukup ke dengar kuliah dalam media ke kena pergi surau ke masjid macam tu ustaz? Okey, kuliah online ni kalau kita tak dapat nak pergi majlis-majlis ilmu di luar, memang kita tak boleh nak pergi kerana ada kewajipan, contoh jaganya mak kita sakit contohnya. Memang tak berpeluang, memang tak boleh. Ataupun ada tempat tapi jauh, kita tak ada kenderaan, lagi pula kita perempuan contohnya, pergerakan kita terbatas. Sebab tu saya dah pesan daripada awal hari tu, saya pesan jangan harap kuliah online. Kuliah online ni untuk kita nak top up saja. Kita kena usaha keluar rumah cari ilmu. Sekarang ni kebanyakan di masjid, di surau, di taman ada majlis ilmu. Kena usaha keluar. Jangan harapkan kuliah online. Tu macam saya jaga mak, alhamdulillah Allah kasih asbab online ni. Boleh. Kalau anda kata tak ada jalan lain kecuali dengan online ni, boleh. Boleh, sama je hukum dia. Sama je hukumnya, sama juga fadilat dia. Kalau kita mengaji secara online ni, ada jadual khusus, kita ikut ustaz-ustaz tertentu, ada jadual, kita boleh mengaji fiqh, kita boleh mengaji tauhid, kita boleh mengaji tasawuf. Seperti mana orang yang mengaji di surau masjid, cuma tidak bertalaki, makna tak duduk berdepan. Tapi secara online ni pun berdepan ni. Sahabat, saya nak bagi tahu sahabat ni,
Walaupun secara online ni, kalau kita tidak diberi taufik oleh Allah, jangan haraplah kawan-kawan nak duduk dalam channel kuliah macam ni. Jangan haraplah. Lebih baik kita swipe. Aku nak like, aku tak, aku swipe. Nampak tak? Sama je macam kat masjid surau tu. Kalau orang tu Allah Ta'ala tak bagi taufik, jangan haraplah boleh duduk atas masjid bersila daripada maghrib sampai lepas isyak nak dengar kuliah. Sebab tu saya cakap, kawan-kawan yang duduk dalam mana-mana majlis ilmu ni adalah orang pilihan Allah. Gunakanlah ni, gunakan nikmat yang Allah bagi ni, asbab ni. Online ni jadi asbab kita boleh belajar. Macam abang tu contoh. Abang tu tak sihat, tak boleh nak berjalan jauh. Jadi dengan ada kuliah online ni boleh mengaji juga, boleh mengaji fardu ain juga. Sebab tu antum semua ni orang-orang pilihan Allah, orang pilihan Allah. Orang yang Allah Taala senaraikan dalam senarai VVIP di sisi Allah. Subhanallah. Jangan tak sedar diri. Jangan tak sedar diri kawan-kawan. Oi. Jangan tak sedar diri. Nama kawan-kawan ni Allah Ta'ala dah senaraikan dalam senarai tetamu-tetamu VVIP Allah. Syukur banyak-banyak. Ucap Alhamdulillah banyak-banyak. Bertasbihlah banyak-banyak. Kerana dalam bilion manusia ni, kita di antara orang yang Allah pilih dudukkan dalam majlis ilmu. InsyaAllah. Syukur Alhamdulillah. Sebab tu kita usaha jugalah ajak kawan-kawan kita yang lain, yang tak pernah belajar, yang tak pernah mengaji, ajak join kelas. Tak apalah, tak istiqomah dulu pun. Berjinak-jinak. Berjinak-jinak insya-Allah. Tapi yang terbaik, kalau ada di kawasan kita surau masjid, kita boleh pergi belajar macam biasa. Mengajilah, pergilah. Kemudian kalau ada masa lapang, boleh ikut kelas online. Ada masa kosong, boleh top up dengan kelas online. Yang tak ada, yang tak dapat peluang nak pergi belajar di masjid, di surau, sebab-sebab yang tertentu, uzur, jaga orang sakit, tak ada kenderaan, ataupun apa-apa sajalah asbab yang munasabah, boleh kita mengaji secara online ni. Tapi bersungguhlah, bersungguh, kena buat jadual waktu, kena ikut kelas-kelas, kena ada kitab, kena mengaji bersungguh. Majlis ilmu ni jangan buat santai-santai sambil-sambil. Jangan kita jadikan kelas pengajian fardu ain ni kelas sambilan, jangan. Sebab air tahu periksa air. Mengaji sungguh-sungguh. Cari ustaz yang betul-betul. Cari ustaz yang betul-betul alim, yang betul-betul warak. Saya nak pesan satu. Adab menuntut ilmu. Kita kena sangka baik dengan guru. Kita yakin yang mana guru tu boleh memberi ilmu yang bermanfaat kepada kita. Itu adab dalam majlis ilmu. Itu adab belajar. Kalau ada di kalangan sahabat, ada kat kita ada dalam BTT saya tu. Tapi sini tadi saya tak letaklah takdan. Ada kitab. Ada. Misbah Munir ada dalam tu. Dalam beg tu ada item nombor 3, ada kitab yang sedang kita baca. Oh, ada yang tanya. Terima kasih Kak Na. Apa tadi saya cakap? Saya dah lupa. Saya cakap apa tadi? Adab menuntut ilmu tadi. Kalau ada di kalangan sahabat yang tak senang dengan guru, contohnya dalam hati sahabat tidak meyakini yang guru kita tu boleh membimbing rohani dan jasmani kita, kalau kita tak boleh baiki hati kita, kita tinggalkan. Kena cari guru yang kita redha dengan dia.
Kena cari guru yang kita redha dengan dia. Ini adab menuntut ilmu. Ini adab menuntut ilmu. Tidak ada keberkatan kita menuntut ilmu dengan guru yang kita bersangka jahat dengan guru tu. Bila kita mengaji dengan seorang guru tapi dalam hati kita merendah-rendahkan, meremeh-remehkan. Contoh kita kata dia ni bukan alim pun, dia ni tak boleh bimbing aku ni, dia ni gini. Kalau kita tak boleh baikkan hati kita, tak boleh baikkan sangkaan hati kita dengan guru tu, maka afdal tinggalkan. Cari guru yang kita redha. Cari guru yang kita senang nak mengaji. Sebab ilmu ni sahabat, keberkahan ilmu ni hanya diperolehi oleh orang yang saling redha dan meredai. Yang memberi dalam keadaan redha, nak bagi seronok, nak kongsi. Dan antum semua yang nak menerima pun kena ada rasa seronok nak terima, redha nak terima. InsyaAllah akan ada keberkahan, ada keberkatan. Faham, siapa boleh faham sahabat? Nak kata faham, boleh faham. Kita ni waras. Kalau kita dengar banyak kali, yang tak faham pun boleh jadi faham. Tapi berkat ilmu belum tentu kita dapat. Berkat ilmu belum tentu kita dapat kalau dalam hati kita ada bersangka yang bukan-bukan pada guru kita. Sebut dalam kitab adab menuntut ilmu tu. Hendaklah kamu bersangka baik dengan guru kamu. Minta Allah lindung. Ya Allah, lindungilah kami. Lindungilah kami daripada terlihat, terpandang, terdengar keaiban guru. Tu doa sahabat. La haula wala quwata illa billah. Pernah tak doa macam tu? Sahabat, pernah tak doa macam tu? Doa, ya Allah, aku pohon kepadamu ya Allah, lindungi, tutup mata aku, tutup telinga aku, tutup pengetahuan aku daripada mengambil tahu ataupun mengetahui tentang keaiban diri, keaiban guru. Begitu. Ustaz, nanti lain kali masukkan dalam beg kuning kitab yang Ustaz ajar. Saya tak pernah perasan. Kitab tu insya-Allah. Ada beberapa kitab Muniyatul Musalli, tapi boleh tengok dekat saya punya VTT. Boleh pergi dekat saya punya wall, tengok dekat VTT saya, scroll kat bawah tu ada semua kitab yang saya ajar, semua saya ada iklankan. Cuma kalau klik back tu tak ada, tu makna stok habis. Azman nanti boleh tolong PM Azman. Ni Kak Mas ni. Tolong DM dia, bagi tahulah sikit. Boleh jadi ada yang baru join. Kitab-kitab ada. Saya ada letak dalam VTT. Cuma stok ada ataupun tidak je lah. Okey sahabat, itu di antara adab menuntut ilmu. Tu. Azman, ke tak boleh lari Azman? Kalau habis boleh cari kedai buku yang jual kitab. Betul Haiza. Kedai kitab pun ada. Kedai kitab. Kedai kitab pun ada jual. Haus lah ya. Dia ngajar kat rumah ni ada sistem buat air kat masjid. Air mineral ni. Okey, itu adab sahabat sambil-sambil tu apa yang saya teringat tu saya sampaikan tu adalah hikmah dia tu. Adalah sebab tu Allah lintarkan dalam hati saya nak bagi tahu. Ustaz nak tanya, solat sunat ba'diyah isyak boleh ke niat sekali dengan solat sunat witir? Oh tak boleh. Kena asing. Ba'diyah isyak lain, witir lain. Kena asing. Tak boleh sekali. Benda lain-lain. Okey. Sunat terus lagi. Itu adab menuntut ilmu. Yang pertama, baikkan sangka dengan guru. Yang kedua, jangan lupa doa. Ya Allah, kau tutup mata aku, kau tutup telinga aku, kau tutup pengetahuan aku daripada mendengar, melihat, mengetahui tentang keaiban guru-guru aku. Kenapa sahabat? Kenapa Kerana apabila kita mengetahui ataupun kita melihat ataupun kita mendengar keaiban kekurangan tentang guru kita, dengan sendiri perasaan hormat dalam hati kita tak serupa seperti mana perasaan hormat kita waktu pertama kali kita
melihat dan mengaji dengan dia. Seandainya terlihat juga, maka bersungguh-sungguhlah kamu memperbaikkan sangkaanmu pada guru-guru kamu. Kerana mereka lebih mengetahui berbanding dengan diri kamu. Kerana mereka lebih mengetahui berbanding dengan diri kamu. Itu di antara benda yang kita sangat kena risau, takut terlihat aib guru, takut terdengar aib guru. Sebab nanti hati kita jadi dah tak sangka baik dah. Bila tak sangka baik, di situlah Allah Taala akan mengambil berkah. Bila ada sangkaan buruk, apabila dalam hati kita sudah tak ada perasaan hormat, walaupun sedikit terhadap guru, di situ Allah akan ambil keberkahan. Allah tak akan bagi berkat. Allah Ta'ala tak akan bagi keberkatan kecuali kita bertaubat sungguh-sungguh memperbaiki sangkaan kita. InsyaAllah. Okey, sunat. Ni saya di Shah Alam ni sahabat. Kan pukul 4 pagi, pukul 3.30 pagi kan saya nak balik Melaka pula. Besok kuliah subuh kat Melaka. Kitab apa? Muniyatul Musalli. Besok kitab Muniyatul Musalli selepas subuh insya-Allah. Ni setengah jam lagi kita berhenti insya-Allah. Saya nak berehat sekejap. Belum lagi Yazman, belum. Malam ni kuliah keluarga di Melaka tu tawakuf dulu sebab diorang itu baru buat majlis. Jadi bagi diorang rehat lah. Jadi tadi terfikir malam ni, fikir kat kawan-kawan kan. Kata baca kitab lah, duk top up sikit, dapat baca sebagai 2 pun alhamdulillah lah. Tambah-tambah. Sebab ada yang kata bila ngaji. Ada je banyak kelas lain. InsyaAllah doakan saya selamat sampai. Daripada sini pukul 3.30. Itu bukan bawa kereta Ferrari. Bawa kereta Ferrari ke bawa superbike ke boleh lah. 1 jam sebelum jalan slow-slow 70-80 km sejam. Jadi 2 jam setengah lah baru sampai Melaka. InsyaAllah. Dan erti sunat itu ialah barang yang dituntut perbuat akan dia sebagai tuntutan yang tidak putus. Di sini baru ada pilihan. Yang tadi tak ada pilihan. Datuk, nenek, moyang, raja, sultan, menteri, VIP, Datuk, Datin, Tan Sri, manager, bos, CEO, orang kampung, orang bandar, suami, laki, bini, anak-anak, AJK, tak AJK. Kalau orang kampung apa? Ketua kampung tu, orang panggil apa? JKK. Kalau dululah. Semua wajib buat. Dia artis, dia ahli sukan. Apa lagi? Semua kena buat. Itu yang dimaksudkan tadi. Allahumma salli ala sayyidina, tuntutan yang putus daripada Allah. Tok ngulu, tok gawa, tok muding, tok siap, tok lebar, tok apa lagi ikut lah. Tak boleh. Semua kena buat. Bila Allah kata wajib, semua kena buat. Semua kena buat. Jadi kita ngajilah. Ngaji nanti kita akan dapat tahu banyak lagi benda yang Allah wajibkan ke atas diri kita. Okey, sunat pula. Sunat cepat. 12.30 kita nak berhenti. Dan erti sunat adalah barang yang dituntut perbuat akan dia. Jadi benda sunat ni Allah juga yang suruh. Perkara sunat adalah perkara yang Allah juga suruh. Allah juga perintah. Tetapi tidak sama seperti perintah yang wajib tadi. Kerana perintah yang wajib itu muktamad. Surat menyurat tidak dilayan.
Tidak ada rayuan. Tidak ada rayuan. Ada pun sunat ni, amalan yang Allah sunatkan, situ ada pilihan. Benda yang Allah suruh ke atas diri kita, tetapi sebagai tuntutan yang tidak putus, sekira-kira dijanjikan dengan beri pahala atas yang mengerjakan dia dan tidak diseksa meninggalkan akan dia. Betul tu. Wajib tak ada talian hayat. Ada pun sunat, ada pun benda sunat, benda yang disuruh oleh Allah, tapi ada pilihan. Surat menyurat dilayan. Surat menyurat dilayan. Boleh buat rayuan. Ya Allah, berasa letih lah malam ni nak bangun tahajud. Boleh. Tak apa, tak berdosa. Allah tak janjikan azab siksaan bagi orang yang meninggalkan solat tahajud. Tidak ada janjian azab bagi orang yang meninggalkan sembahyang sunat qabliyah dan ba'diyah. Tidak ada azab yang Allah janjikan terhadap orang yang tak buat sembahyang duha. Tidak ada azab yang Allah janjikan terhadap orang yang tidak baca Al-Quran di luar sembahyang. Tidak ada azab dan siksaan terhadap orang yang meninggalkan i'tikaf dalam masjid. Tidak ada janjian azab bagi orang yang meninggalkan sedekah yang sunat. Tidak ada. Sebab apa? Perkara itu sunat. Dan perkara sunat ni adalah sebenarnya galakan daripada Allah. Betul tu. Bonus daripada Allah. Allowance tambahan. Siapa nak banyak allowance, siapa nak banyak gaji, rajinkan buat amalan yang disunatkan oleh Allah. Akan tetapi, jaga tu. Akan tetapi, hati-hati. Jangan leka dengan amalan yang sunat, padahal meninggalkan perkara yang wajib. Nanti termasuk dalam perangkap nafsu dan syaitan yang nak merosakkan amalan, yang nak merugikan akhirat. Mana contohnya? Kita bersibuk berbimbang membuat amalan yang sunat, sibuk berbimbang membuat sembahyang sunat, tetapi tidak mengqadakkan sembahyang. Kerana qada solat itu hukumnya wajib. Qada tetap kena qada. Cuma selit-selitlah sunat nak hilangkan bosan ibadat. Jangan kita pulun sunat pagi, petang, siang, malam. Qada tak bergusik-gusik, jangan. Dosa. Tak qada solat hukumnya haram. Tak qada solat hukumnya dosa. Tak semayang sunat tak dosa. Kita yang banyak semayang qada ni utamakan qada daripada sunat. Pahalanya lebih besar, lebih banyak daripada pahala semayang sunat. Contoh malam ni saya ada semayang qada, tapi saya buat semayang sunat tahajud 1000 rakaat, semayang sunat mutlak 1000 rakaat. Saya ada qada zuhur, qada asar, tapi saya tak buat. Seandainya saya buat qada zuhur, qada asar tu pahalanya lebih besar daripada pahala semayang sunat mutlak 1000 rakaat yang saya buat. Syaitan dia menipu kita. Dia tahu kita tak mengaji. Syaitan dia tahu kita tak mengaji, dia tahu kita tak faham. Lalu syaitan pun menipu daya kita yang jahil ni. Dia kata apa? Sembahyanglah sunat banyak-banyak. Tahajud tu pahalanya besar. Sembahyang tahajud tu pahalanya banyak. Tahajud tu pahalanya besar. Sembahyang sunat sebelum subuh pahalanya besar. Memanglah. Tapi lebih besar lagi sembahyang qada. Pahalanya nisbah kepada kita yang ada solat qada. Nisbah kepada kita yang ada solat qada, pahala qada solat lebih besar daripada pahala sembahyang sunat. Okey, Abi. Jadi sunat boleh pilih-pilih. Nak buat boleh, tak nak buat pun boleh. Dan tidak diseksa meninggalkan akan dia, bahkan merugi ia akan masanya. Tapi
Rugi waktulah, rugi waktu. Rugi waktu. Contohnya, malam-malam macam ni, orang-orang yang bertakwa, orang-orang soleh, alim ulama, malamnya beribadat, baca Quran, baca wirid, berzikir, berwirid, sembahyang sunat. Jadi waktu malamnya diisikan dengan pahala. Tapi kalau kita tak nak buat, kita tidur contohnya, kita tengok TV contohnya, kita berseronok je, tak adalah pahala bagi diri kita waktu malam ni. Semata-mata harapkan pahala sembahyang fardu. Itu pun kalau buat caranya betul. Rugilah, rugi waktu. Rugi waktu. Rugi pahala, rugi waktu. Berdosa ke? Tak dosa. Dosa ke? Tak dosa. Tapi rugi waktu. Contoh selepas solat, orang lain baca wirid 10 minit, 15 minit. Kita lepas solat tak nak baca wirid. Berdosa ke kita tak baca wirid? Tak berdosa. Tapi orang lain lidahnya membaca Quran selepas wirid, lidahnya bertasbih, lidahnya bertahmid, lidahnya beristighfar, maka dia dapatlah pahala 15 minit lepas solat, ada untung. Kita lepas solat 15 minit tak ada untung sebab kita tak buat benda-benda sunat. Faham tak sahabat? Jadi sunat ni galakkan daripada Allah. Galakkan daripada Allah. Masanya, jadi rugi masanya kerana sunat itu setengah daripada tawaran Allah, promosi hebat daripada Allah. Nak tahu orang tu hebat sisi Allah, nak tahu orang tu hebat sisi Allah bukan sebab banyak buat benda wajib, banyak buat benda sunat. Nak tahu orang tu hebat ke tidak, sahabat? Dia bukan sebab banyak meninggalkan membuat benda wajib, dan bukan sebab banyak meninggalkan benda haram. Sebab membuat benda wajib dan meninggalkan benda haram itu kewajipan atas semua hamba Allah yang mukallaf. Semua kena buat macam tu. Yang alim, yang tak alim, orang awam, orang khawas, semua kena buat macam tu. Yang wajib mesti, yang haram kena tinggal. Jadi sama je. Yang menyebabkan hamba-hamba tu tadi berbeza kedudukan pangkat darjatnya di sisi Allah, kenapa? Kerana mereka banyak membuat amalan yang sunat-sunat dan meninggalkan perkara yang makruh. Sebab meninggalkan benda makruh, banyak meninggalkan benda makruh, dan banyak membuat benda sunat selain daripada membuat yang wajib dan meninggalkan yang haram. Jadi kalau kita nak pangkat kita naik tinggi, darjat tinggi sisi Allah, kena banyakkan amalan sunat dan kena tinggalkan benda makruh. Baru hebat. Baru hebat kalau setakat buat benda wajib, semua orang kena buat. Hari ni solat 5 waktu, semua orang kena solat 5 waktu. Hari ni tak minum arak, semua orang kena tinggalkan arak, kena tinggalkan judi. Jadi itu tak ada kelebihan pun. Yang menyebabkan hamba tu lebih sisi Allah sebab apa? Banyak buat benda yang Allah tak paksa, dan banyak meninggalkan benda yang Allah tak paksa. Yang makanlah burger tu yang dah kan? Masya Allah. Okey. Jemput minum sahabat kering juga tekak cakap-cakap ni. Antum tu kawan-kawan tu jemput minum, kalau ada air kopi ke, kopi O ke, teh O ke, minum-minum. Boleh faham sahabat InsyaAllah boleh. Okey, terus lagi sikit. Maka yang menolak tawaran itu adalah ia sangat rugi. Orang yang tolak tawaran Allah tu sangatlah rugi. Mana contohnya benda sunat? Seperti sembahyang sunat rawatib. Seperti sembahyang sunat rawatib. Sembahyang sunat rawatib ni sembahyang sunat qabliyah ba'diyah tu lah. Rugilah orang lain buat, kita tak buat. Rugilah. Dosa ke? Tak dosa, rugi. Orang lain sebelum sembahyang fardu ada pahala, selepas sembahyang fardu pun dia dapat pahala. Kita sebelum sembahyang fardu tak dapat pahala, selepas sembahyang fardu pun tak dapat pahala sebab kita meninggalkan perkara yang sunat. Okey. Dan sunat tahajud. Orang lain bangun sembahyang waktu malam, sembahyang sunat tahajud, kita tak bangun tahajud. Jadi kita rugilah. Orang lain ada masa malamnya diisi dengan ibadat, sembahyang sunat tahajud, kita tak ada. Dan umpamanya daripada segala perkara-perkara yang sunat-sunat,
Apa lagi perkara yang Allah sunatkan? Banyak. Nak tahu, mengaji lagi, belajar dan terus belajar. Nanti akan banyaklah pengetahuan kita tentang amalan yang wajib dan yang sunat. Bila kita tahu, bolehlah kita buat. Oh, ini hukumnya sunat. Oh, itu hukumnya sunat. Oh, itu hukumnya sunat. Banyaklah untung kita. Kayalah kita besok hari kiamat, jadi bilioner lah hari kiamat besok. Tapi kena pandailah jaga pahala. Kalau tak, rugilah kita. Dah jadi jutawan, tak pandai jaga pahala, habis jadi fakir miskin, muflis. Tak nak jaga lidah, tak nak jaga hati, habis pahala. Banyak pun habis. Okey, maka dapat pahala lah atas yang mengerjakan yang sunat-sunat yang tersebut, dan tidak diseksa atas yang meninggalkan akan dia hanya bersalah rugi masanya dengan meninggalkan itu. Dengan meninggalkan tu besarlah ruginya. Masya Allah. Macam mana nak beza bisikan yang baik dan jahat? Yang baik dari malaikat, yang jahat dari syaitan. Betul ke? Betul. Malaikat tidak akan membisikkan yang jahat kecuali benda taat. Syaitan, dia tidak akan membisikkan. Syaitan dan nafsu, kata setengah ulama, kebiasaannya dia mengajak benda maksiat, tapi ada kalanya mengajak benda baik juga, dengan tujuan nak menipu kita. Contohnya macam tadilah, dia ajak kita buat benda sunat supaya kita terleka dan terlupa nak buat yang wajib. Dia ajak kita sembahyang sunat banyak-banyak supaya kita tak pedulikan sembahyang qada. Tu contoh. Itu syaitan lah tu. Nak tahu beza bisikan syaitan ni, ikut pengajian kelas Minhajul Abidin tu. Hari Isnin malam Selasa ada. Masya Allah. Masuk dalam. Isnin malam Selasa ada. Selasa malam Rabu ada. Masya Allah. Isnin malam Selasa, Selasa malam Rabu. Rabu malam Khamis. Minhajul Abidin. Dalam tu nanti kita akan sampai bab khawatir. Lintasan dalam hati. Cerita tentang situ. Nanti dia akan ceritakan, dia akan huraikan. Kat sini tak sesuai kita nak hurai, sebab sekarang ni ilmu tauhid. Ilmu tauhid sebab huraian dia panjang, sahabat. Huraian dia panjang. InsyaAllah. Sebab tu mengaji. Ambil jadual, ikut kelas. Nanti boleh ambil bila jadual. Saya dah 3 tahun diuji bisikan pelik-pelik. Doakan saya terus kuat. InsyaAllah jangan tinggal majlis ilmu. Jangan tinggal majlis ilmu. Jangan duduk seorang-seorang. Lazimkan duduk dalam jamaah. Maksud jamaah ni perhimpunan ataupun kumpulan orang yang belajar. Jangan duduk seorang-seorang. Jangan duduk seorang. Mengaji kena ikut cara. Jangan mengaji ilmu fardu kifayah dulu. Tumpukan fardu ain dulu. Azman, uruskan Azman. Azman, nanti saya lantik awak jadi admin Azman. Nanti saya lantik Azman jadi admin Waalaikumsalam warahmatullahi. Nanti saya lantik Azman jadi admin. Kalau kawan-kawan nak ni, nanti DM Azman lah. Masuk terus dalam tu. Boleh tu Azman tu. Siapa tadi yang tanya? Tu Azman tu. Azman yang handsome tu, tutup mulut tu. Tutup muka separuh tu. Orang dah habis COVID, dia tak habis-habis lagi tutup mulut. Boleh DM dia nanti. Macam mana nak tahu jadual kelas? Siapa nak tahu jadual kelas, boleh DM tu. Abang Azman kita, Cik Azman kita. Dia tu tak tidur 24 jam. Gigi dah habis ustaz, tutup mulut. Oh ya tak, ya juga. Tak apa. Okey. Dan erti haram itu terus. Dan erti haram itu ialah barang yang dituntut tinggal sebagai tuntut yang putus sekira-kira dijanjikan dengan seksa atas yang mengerja akan dia dan diberi pahala atas yang meninggalkan akan dia dengan ikhlas. Okey, sikit lagi sahabat, sikit lagi. Tumpukan perhatian sikit lagi. Nak habis dah ni. Okey, sekarang ni benda haram pula. Apa maksud hukum haram? Hukum haram adalah bermaksud perkara yang diperintah oleh Allah ke atas diri kita untuk meninggalkan. Allah perintah supaya meninggalkan. Allah suruh tinggalkan.
sebagai suruhan, sebagai perintah yang muktamad. Surat menyurat dan rayuan tak dilayan. Surat menyurat dan rayuan tidak dilayan. Siapa pun daripada raja sampailah kepada rakyat yang paling bawah sekali pangkat darjatnya, tak boleh membuat benda yang diharamkan oleh Allah sama sekali. Tak boleh, tak boleh. Surat menyurat tak dilayan. Rayuan tak dilayan. Tak ada istilah rayuan. Tidak ada istilah surat apa tadi? Surat menyurat. Tak ada. Benda haram semua tak boleh buat. Daripada raja sampailah ke bawah sekali. Tak ada orang dibenarkan membuat benda haram. Kerana benda haram tu adalah perkara yang diperintah oleh Allah, yang disuruh oleh Allah, meninggalkan akan dia sebagai perintah yang muktamad. Perintah yang muktamad. Muktamad tahu? Muktamad? Putuslah. Dia billionaire. Dia seorang billionaire. Boleh tak dia nak minum arak? Tak boleh. Tak boleh. Dia artis. Dia nak mendedahkan aurat. Boleh ke tidak? Tak boleh. Dia orang kampung nak dedah aurat, boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Sebab hukumnya haram. Perintah yang putus daripada Allah. Muktamad. Muktamad. Barang siapa yang meninggalkan. Dengar baik-baik ni. Ni jarang-jarang dengar ni, sahabat. Jarang-jarang dengar ni. Yang dah dengar-dengarlah. Yang tak pernah dengar boleh jadi malam ni baru dia dengar. Benda haram ni bila ditinggalkan dapat pahala. Selama ni kita dengar buatlah apa yang Allah suruh tu dapat pahala. Buatlah apa yang Allah suruh dapat pahala. Tak boleh ngejas. Betul tu. Tak boleh ngejas dah. Benda haram ni juga bila kita tinggalkan pun diberi pahala juga oleh Allah. Tapi dengan syarat ikhlas, no compromise. Betul, cergas. Benda haram bila ditinggalkan dapat pahala. Contohnya selama ni kita keluar rumah dedah aurat. Keluar rumah dedah aurat. Keluar rumah dedah aurat tu hukumnya haram. Tiba-tiba hari ni kita lawan nafsu kita. Kita usaha tutup juga aurat kita. Makna hari tu dia telah meninggalkan perbuatan yang haram. Maka diberi pahala oleh Allah. Selama ni dia minum arak, dia berjudi. Kemudian dia berhenti daripada berjudi, berhenti daripada minum arak, ikhlas kerana Allah, maka diberi pahala yang besar oleh Allah. Dengan syarat tinggal benda haram ikhlas. Itu syarat dia. Meninggalkan benda haram kerana takutkan Allah. Tinggalkan benda haram kerana nak menjunjung perintah Allah, baru diberi pahala. Kalau meninggalkan benda haram bukan kerana ikhlas, tidak diberi pahala oleh Allah. Cuma dia selamat daripada dosa buat benda haram. Contohnya hari ni dia tak minum arak. Dia tak minum arak hari ni. Jadi dia meninggalkan perbuatan haram. Dia tak minum arak hari ni. Sebab apa tak minum arak? Sebab stok dah habis. Terlupa nak beli. Stok dah habis. Jadi hari ni dia meninggalkan minum arak. Bukan kerana Allah. Sebab stok habis. Adakah dia diberi pahala? Jawabnya dia tak dapat pahala. Dia tak dapat pahala. Orang yang berhijrah, contohnya berhijrah. Dulu kita berhijrah. Berhijrah kita bukan kerana Allah. Berhijrah kita kerana nakkan puji-pujian. Adakah dapat pahala penghijrahan yang macam tu? Tak dapat pahala. Tapi kalau dia berhijrah, meninggalkan benda haram, ikhlas kerana Allah, maka diberi pahala oleh Allah. Diberi pahala oleh Allah lah. Siapa yang meninggalkan benda haram, ikhlas kerana Allah, diberi pahala. Sebab tu mana-mana kawan-kawan kita, sahabat-sahabat andai kita yang nak berhijrah, betulkan niat kita. Jangan mensia-siakan penghijrahan kita. Jangan mensia-siakan penghijrahan kita. Kerana sebenarnya orang yang berhijrah ni, maknanya Allah Ta'ala nak memberikan pahala yang sangat banyak. Tetapi Waalaikumsalam warahmatullahi. Tapi seandainya kalau kita berhijrah, meninggalkan benda-benda haram, kita meninggalkan benda-benda haram kerana nak dipuji, nak disanjung, nak viral, nak orang kenal, nak dicium tangan kita. Makna ada tujuan dunia. Kita meninggalkan benda haram kerana ada tujuan dunia, ada kepentingan dunia. Maka tidak dapat pahala meskipun dah meninggalkan benda haram.
Maka betulkan niat kita dalam meninggalkan benda haram. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebab itulah pentingnya ilmu kan. Pentingnya ilmu. Kalau kita tak ada ilmu, kita buat sesuatu tu, kita akan buat mengikut kehendak hawa nafsu. Kita buat dalam keadaan syok sendiri. Kita buat berasa, main rasa-rasa. Kita buat main ikut-ikut. Orang lain berhijrah kerana Allah, kita berhijrah kerana nafsu. Orang lain berhijrah kerana takutkan Allah, kita berhijrah kerana takut luput keduniaan. Kita nak orang lagi ramai ikut kita nak orang lagi ramai sokong kita. Kalau kita duduk dalam maksiat, orang tak berapa suka dengan kita, lalu kita berubah jadi baik sebab nak orang ramai ikut kita. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu pentingnya ilmu. Betul tu sahabat, kita buat je apa je, semua lillahi ta'ala, kerana Allah. Macam mana kita nak menghasilkan, macam mana Ustaz? Ahlan wa sahlan Ustaz. Terima kasih sudi hadir Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi apa saja yang kita buat, kena betulkan. Macam mana kita nak menghasilkan keikhlasan tadi? Ngaji tasawuf, ngaji ilmu tasawuf, ngaji ilmu tasawuf. Bukan mudah nak menghasilkan keikhlasan tu. Kerana keikhlasan tu puncak amal. Puncak amal. Kadang syaratnya betul dah, rukunnya betul dah, tapi ikhlasnya tak ada. Jadi macam mana nak menghasilkan ikhlas? Ngaji tasawuf. Ikhlas tu bukan datang tiba-tiba dia ketuk pintu kita bagi salam, Assalamualaikum. Siapa tu? Ikhlas. Dah. Ada orang ditunggu ikhlas. Ada orang ditunggu ikhlas. Ditunggu ikhlas. Ada? Waalaikumsalam warahmatullahi. Jangan tunggu ikhlas. Ikhlas takkan datang. Kita kena cari. Saya pernah jumpa Ustaz. Minta maaf Ustaz. Saya pernah jumpa ada sahabat ni. Dia tak nak pergi mengaji. Ajak dia pergi surau. Marilah kita belajar fardu ain. Dah pandai pun tak apalah datang. Ulang-ulang kaji. Ingatkan balik kan. Dia kata, apa guna Ustaz? Apa faedahnya saya pergi surau? Tapi hati saya tak ikhlas. Apa faedah saya pergi surau kalau saya tak ikhlas? Jadi sekali imbas. Betul. Ini yang kata tadi tu, itu yang dikatakan permainan nafsu syaitan tadi. Bagi kita yang jahil, kita rasa bisikan tu betul. Ya tak ya juga. Apa faedahnya kalau aku solat tutup aurat tapi tak ikhlas? Nanti ikhlas lah baru Allah terima. Kalau sekarang ni aku buat tutup aurat, mengaji, pergi surau, tak ikhlas, Allah tak terima. Jadi tak ada faedah. Jadi macam betul tapi rupanya salah. Lebih-lebih lagi dalam nak melakukan amal yang wajib. Yang wajib walaupun tak ikhlas kena buat. Yang wajib, amalan yang wajib tadi, yang pertama tadi, hukum wajib tadi, tak ikhlas pun kena buat. Sebab tadi kan tak ada kompromi kan, surat menyurat tak dilayan. Ya Allah, hari ni saya tak dapatlah nak sembahyang Zuhur. Kenapa? Alasan apa? Rayuan. Sebab tak ikhlas. Betul Ustaz. Boleh follow Ustaz kita boleh follow Ustaz kita, nanti boleh join kelas-kelas pengajian. Tinggalkan rokok juga ke Ustaz? Maaf, rokok ni tengok ada khilaf ulama. Ada yang mengatakan haram, maka dapat pahala lah. Ada yang mengatakan makruh, begitu. Tak ada hukum qat'i kat situ. Saya pun tak berani nak sebut. Siapa yang mengatakan haram, haram atas diri dia. Mengikut ulama yang mengharamkan, ulama-ulama sufi. Apa yang mengatakan makruh, ada ulama yang mengata demikian. Atas kita lah. Yang terbaik tinggalkan, itu yang terbaik. Buat dulu baru datang ikhlas. Buat dulu baru datang ikhlas. Maknanya ikhlas kena ngaji, dia tak datang. Ikhlas takkan datang sahabat. Ikhlas takkan datang. Syaitan dah janji dengan Allah, dia nak menghasut anak-anak Adam. Betul Ustaz. Jadi kita ni, yang kita ni lah, saya masuk sekali lah, yang tak ada ilmu ni. Sebab tu kita ni selalu kena tipu. Kena tipu pagi, kena tipu petang, kena tipu tengah hari, kena tipu tengah malam, kena tipu dalam semayang, kena tipu dalam kuliah, kena tipu. Allahumma salli ala Muhammad.
InsyaAllah kita belajar. Mudah-mudahan Allah beri ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita belajar, Allah Ta'ala beri ilmu yang bermanfaat. InsyaAllah Allah bimbing kita semua ke jalan yang betul, InsyaAllah. Belajar, serah diri kepada Allah. Serah diri pada Allah. Mudah-mudahan Allah beri kita ilmu yang bermanfaat. Belajarlah. Tapi pastikanlah alirannya betul. Ngaji dengan guru yang berakidah ahli sunnah wal jamaah. Ngaji dengan guru yang bermazhab. Itu pesanan saya, itu amanat saya kepada kawan-kawan semua. Nak mengaji, pastikan tuk guru kita tu, ustaz ataupun ustazah yang kita nak ambil ilmu dengan dia tu, pastikan dia berakidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah sifat 20, akidah sifat 13, dan dia adalah orang yang berpegang kepada mazhab. Boleh abah selembar. Kita pun nak berhenti dah ni, nak habis dah. Ni nak habiskan hukum haram ni satu ni. Jadi hukum haram, ingat benda haram, barang siapa yang meninggalkan benda haram diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Benda haram, jadi kalau kita meninggalkan benda haram kerana ada tujuan dunia, tak dapat pahala. Tapi setidak-tidaknya selamatlah daripada dosa berterus-terusan buat dosa tu, maksiat tu. Tapi pahala dia tak dapat. Sebenarnya dia layak mendapat pahala yang banyak. Tapi oleh kerana kesilapan pada hati dia tadi, tidak ada keikhlasan. Kerana tidak ada keikhlasan pada hatinya, jadi sia-sialah penghijrahan dia. Memanglah pada zahir pandangan orang kata dia dah baik, dia dah berubah, dulu dia begini, sekarang dia dah baik dah. Itu puji-pujian daripada manusia. Tapi pada Allah dah. Kerana Allah Ta'ala tahu di dalam hati kita, kita berhijrah kerana ada tujuan keduniaan. Apa maksud tujuan keduniaan? Adakah duit? Bukan semata-mata duit. Tujuan keduniaan ni puji-pujian contohnya. Dia nak dipuji, nak diviralkan, nak viral, nak orang hormat, nak orang seronok dengan dia, nak orang redha dengan dia. Bukan nak Allah redha, dia nak orang redha dengan dia. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dalam apa jua jenis amal ibadah daripada niat-niat yang tidak ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Kemudian nak mendapatkan ikhlas, belajar ilmu tasawuf, ngaji tasawuf, insya-Allah. Mengerjakan akan dia dan diberi pahala, atau yang meninggalkan akan dia dengan ikhlas seperti berzina. Jadi dia meninggalkan zina kerana Allah Subhanahu wa taala. Dia berzina, dia meninggalkan berzina kerana takutkan Allah. Bukan dengan sebab tidak ada peluang ataupun tak ada ruang, ataupun tak ada geng contohnya. Itu tak dapat pahala meskipun dia meninggalkan zina, tapi tidak diberi pahala oleh Allah kerana dia terpaksa meninggalkan zina, bukan kerana nak menjunjung perintah Allah. Orang yang ikhlas meninggalkan zina ni, walaupun dia ada ruang, walaupun dia ada peluang, walaupun orang tak nampak, walaupun orang tak tahu, walaupun dia boleh buat bila-bila masa, walaupun dia di offer, walaupun dia ditawarkan, tapi dia menolak. Sebab apa dia tolak? Sebab takut kepada Allah. Ini dapat pahala yang sangat besar daripada Allah. Adapun kalau dia tak berzina hari itu sebab tempat perzinaan tutup, cuti umum contohnya. Jadi sebab tempat zina tutup hari itu, dia tak dapat berzina. Adakah dia dapat pahala? Tak. Kerana dia terpaksa meninggalkan. Ataupun apa lagi? Seperti berzina dan meminum akan minuman yang memabukkan. Minum, makan. Masya Allah, ni Pak Lebay mana ni? Awak tu perempuan. Kasih. Apa senyum-senyum macam tu? Nanti ada orang ngorak adik. Sana. Masya Allah, tabarakallah. Dia belum tidur lagi budak ni. Dan akan meminum-minum yang memabukkan, dan memakan akan makanan yang diharamkan, dan ditegah seperti arak contohnya. Arak, ditinggalkan arak kerana Allah. Padahal dia nak minum boleh, nak beli boleh, nak minum orang tak nampak pun, tapi dia tak nak sebab takut kepada Allah. Bukan dengan sebab duit tak cukup nak beli, ataupun dengan sebab kedai arak dah tutup, ataupun dengan sebab apa? Stok dah habis. Itu tak dapat pahala. Ni dah dia tak minum arak sebab nak redha Allah. Sebab takutkan Allah, takutkan azab Allah, maka dapatlah pahala dia. Dapat pahala dia. Dan makanan yang diharamkan seperti arak, darah dan ganja dan sebagainya daripada perkara-perkara yang haram, yang diharamkan, maka berdosalah dan diseksalah. Ni tadi kata, nampak tak tu? Dan berdosalah. Kasih, mai sini. Masya Allah. Tengok budak ni pakai kopiah.
Duduk diam. Duduk diam. Duduk diam. Tak nak. Okey, pergi sana. Masya-Allah, tabarakallah. Masya-Allah. Hai. Dan sebagainya, maka berdosalah dan seksalah. Ini yang dikatakan hukum aradi ni. Ini yang dikatakan hukum aradi ataupun hukum aridi. Siapa yang apa tu? Berdosalah dan diseksalah atas orang yang mengerjakan yang tersebut. Jadi betul lah. Betul lah juga apa yang Ustaz Wadi kata tu. Betul lah apa yang Ustaz Wadi kata. Orang yang membuat benda haram, kalau mati dia dalam keadaan dia sedang membuat maksiat, confirm diazab oleh Allah. Confirm tu mana wajib diazab oleh Allah. Kata wajib diazab oleh Allah kerana tilik kepada hukum aradi. Tilik kepada hukum janji Allah. Adapun bila ditilik pada hukum akal, harus diazab oleh Allah. Orang yang mati dalam keadaan melakukan maksiat harus diazab oleh Allah. Hukum akal kata harus diazab oleh Allah. Mana kalau Allah Ta'ala tak nak azab pun harus. Mana boleh diterima pada akal. Akal boleh terima. Orang yang mati dalam keadaan sedang berzina, orang yang mati dalam keadaan sedang minum arak, akal boleh terima kalau dia tidak diazab oleh Allah. Tapi tengok syarak dia, tengok hukum dia. Tapi tengok pada hukum dia, janji wajib kena azab. Lebih baik kita ingat yang tu. Takut nanti kita kata, oh Allah kalau nak azab boleh, kalau Allah Ta'ala tak nak azab pun tak ada masalah. Jadi nanti kita akan jadi harap-harap benda yang tak pasti. Ini yang menyebabkan kita nanti tak nak bertaubat, tak nak berhijrah, tak nak berubah. Memanglah urusan tu urusan Allah, tapi tilik kepada syarak dia, janji dia macam mana? Jadi nanti kalau kita salah faham, nanti membuatkan kita jadi seronok dengan dosa dan maksiat kita. Itulah faedah syarak tadi. Bila kita dengar hukum syarak tadi, yang haram, yang begini dan begitu, kita jadi takut, jadi gerun. Maknanya insya-Allah kita akan berusaha untuk berubah. Kerana tilik kepada hukum Allah, undang-undang yang Allah Ta'ala bagi tahu, bila buat maksiat ada janjian azab siksaan. Tapi kalau kita itu atas Allah. Allah Maha Kuasa. Kalau Allah nak azab pun boleh, kalau Allah Ta'ala tak nak azab pun boleh. Jadi kita macam senang hati. Kita akan jadi senang hati. Kalau tak solat senang hati, kalau dedah aurat tak senang hati, kalau yang tak nak belajar agama senang hati. Begitu kerana Allah, betul Ustaz. Satu hari di hari kiamat tu, hari akhirat tu 1000 tahun dunia. Macam mana? Sekarang ni dunia baru tahun 2023. Kalau nak bandingkan dengan akhirat tu beberapa hari jadi jangan kita berangan-angan nak mendapat keampunan Allah dengan kita tidak membuat perkara-perkara yang disuruh oleh Allah. Ataupun dengan tidak meninggalkan sebab-sebab dia. Okey, sikit lagi. Maka berdosalah dan diseksalah atas orang yang mengerjakan yang tersebut dan diberi pahala atas yang meninggalkan akan dia dengan ikhlas. Jadi siapa yang salah lagi. Cium. Atau orang yang mengerjakan yang tersebut dan diberi pahala atau yang meninggalkan akan dia dengan ikhlas kerana perkara-perkara yang tersebut itu ditegah putus oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Insya-Allah sahabat. Setakat situ. Tandakan situ Nanti sambungan insya-Allah nanti sambungan kita ni muka surat 16 lah. Jadi Azman, tolong Azman ingat Azman dah ada kitab kan? Tanda-tanda. Yang tak ada kitab ni boleh dapatkan Kitab ni masih awal lagi sahabat. Rugi kalau tak follow, rugi kalau tak ikut. Rugi kalau tak follow, rugi kalau tak ikut. Kelas ni, kitab ni saya banyak saya bacakan di banyak tempat, banyak kali dalam seminggu rasanya 2-3 kali. Dalam seminggu rasanya 2-3 kali ataupun 2-3-4 kali saya baca kitab ni. Ada yang dah pertengahan, ada yang dah sampai ujung, ada yang permulaan. Jadi
sahabat-sahabat boleh dapatkan kitab ni. InsyaAllah tengok dalam beg tu rasanya ada tadi saya letak. Kalau tak ada kat situ, tengok dekat dalam VTT saya, dalam dalam VTT saya lah. Scroll lah bawah-bawah tu. Nanti boleh tengok. Yang dalam beg ni sekarang ni ada nombor 3. Dia ada tulis tak stok, berapa stok lagi? Cuba tengok jap. Cuba tengok dalam dekat situ item nombor 3. Item nombor 3 ada 20 baru terjual, baru 20 katanya. Ada stok lagi lah tu. Ada stok lagi. Kalau dah sikit kadang-kadang dia bagi tahu ada 5 lagi tinggal. Siapa yang tak ada kitab ni boleh. Ada je dalam beg kuning. Betul Kak Ana. Terima kasih Kak Ana info. Ada juga. Boleh. Siapa yang nak ikut kelas ni kitab tauhid. Nanti sambung muka surat bab 6, muka surat 16 Ini kelas tambahan, ingat tu. Ini kelas tambahan. Ini kelas tambahan punya. Kelas tambahan kita sampai muka surat 16. Ini yang memang saya taruh cadang untuk kawan-kawan yang tak dapat ikut daripada awal. Untuk kawan-kawan yang tak dapat ikut daripada awal, sebab tu saya buat kelas tambahan ni. Kesian juga kawan-kawan kan. Dapat mula-mula dah pertengahan. Jadi saya faham. Tahu perasaan orang yang mengaji tauhid ni kalau tiba-tiba duk sampai tengah-tengah, tahu. Tu pengalaman kita. Sebab tu saya nak juga, tak nak sahabat jadi liar hati. Tak nak sahabat berhenti mengaji dengan sebab tak faham. Saya tak nak kawan-kawan tinggalkan mengaji tauhid sebab tak faham, sebab blur. Ustaz selalu buat live pukul berapa je? Allah Ustaz. Ustaz. Biasanya kelas lepas maghrib, lepas isyak Ustaz. Lepas maghrib ada, lepas isyak. Kalau lepas maghrib tu pukul 8 lah. Kalau lepas isyak tu kadang pukul 9.40. Kadang-kadang pukul 10.30. Macam tu. Hari Sabtu Ahad pun kadang-kadang ada kelas lah. Macam malam ni sepatutnya ada, tapi saya tak balik Melaka tadi. Ni saya buat kelas tambahan ni. Kuliah subuh hari pagi Sabtu, kelas subuh pagi Ahad. InsyaAllah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Doakan. Saya bukan pandai Ustaz, saya baca. Saya bukan ngaji lama pun. Saya bukan duk mengaji macam diorang tu. Mengaji lama, 7-8 tahun dah. Saya cuba nak kongsi apa yang tahu sikit-sikit lah. Sebab kita tahu kalau kawan-kawan, kalau kita ngaji tauhid ni, bila dah sampai tengah-tengah jadi bela gitu. Sebab banyak formula-formula penting yang tak dengar, yang tak tahu, yang tak faham. Itu di antara sebab kita jadi bela, jadi bosan ngaji tauhid. Sebab tu saya cuba cari masa juga, taruh cadang buat kelas tambahan ni untuk kawan-kawan. Saya tak nak kawan-kawan jadi putus asa, jadi bela, nanti lama-lama tinggal. Nafsu dalam hati kita ni memanglah tak suka kita ngaji. Tak suka kita ngaji tauhid ni, lebih-lebih lagi tauhid Ustaz ni. Lebih-lebih lagi Ustaz Haikal. Lebih-lebih lagi kitab tauhid ni lagi setan nafsu tak suka. Sebab matlamat dia orang nak mensyirikkan kita, nak mengkafirkan kita. Kemudian kita pula nak belajar ilmu, nak mempertahankan akidah. Sebab tu dugaan, cabaran, hasutan mengaji tauhid ni lebih kuat nak bandingkan dengan ilmu yang lain. Asyraful ilmi, ilmu yang terpaling mulia sekali. Kerana ilmu ni nak menghasilkan akidah dan iman yang sebenar di dalam hati. Tanpa akidah yang betul, amalan kita sebesar mana pun takkan diterima oleh Allah. Sebab tu kita ngajilah sungguh-sungguh. Ngaji sungguh-sungguh. Saya doakan sahabat bersungguh mengaji, sihat afiat, rajin mengaji. Jangan harapkan kelas daripada saya saja. Jangan. Mana-mana ada ustaz-ustaz lain yang mengajar tauhid, pergi ikut juga. Kena selalu lazimkan. Tumpukan ilmu fardu ain bagi sahabat-sahabat yang baru berhijrah ataupun yang belum buat, makna tolong utamakan pengajian fardu ain. Kemudian kalau ada masa lapang baru ngaji ilmu fardu kifayah. Jangan dulukan ilmu fardu kifayah, nanti kita meninggalkan fardu ain. Itu contoh hasutan setan, tipu daya setan. Dia mengajak kita ngaji fardu kifayah supaya kita tinggalkan fardu ain. Hati-hati. InsyaAllah sahabat pun boleh join ustaz tadi. Apa nama ustaz tadi? Allahumma salli ala Muhammad.
Ustaz, mana ustaz ni? Saya tak perasan ustaz. Haikal. Nah, Ustaz Haikal. Boleh follow Ustaz Haikal. Sahabat-sahabat semua. Follow Ustaz Haikal. Jadi insya-Allah, insya-Allah saya doakan sahabat semua diberi kesihatan, keafiatan, semangat. Kita kena berjamaah, kena berkawan, kena duduk dalam satu kumpulan yang mana kawan-kawan kita pun minat nak belajar. Kita jangan duduk seorang-seorang, kita jangan duduk seorang-seorang. Nanti kita sedang dipermainkan, ditipu oleh nafsu setan. Kita kena duduk dalam jamaah. Bila kita leka, ada kawan-kawan kita ingat. Kalau kita salah, ada orang tolong tegur. InsyaAllah jangan duduk seorang-seorang. Kena duduk dalam jamaah. Kalau kita malas ngaji pun jangan keluar daripada jemaah orang yang suka mengaji. InsyaAllah, insyaAllah. Kalau kita suka berkawan dengan orang belajar, orang suka mengaji, kita akan terikut insyaAllah. Tu seorang-seorang kalau kawan-kawan ajak ngumpat, tu yang tak nak tu. Kadang dalam jemaah pun ngumpat juga, ngajilah, ngaji insya-Allah. Insya-Allah. Kena ada uzlah, asingkan diri. Ada masa kena asingkan diri daripada orang ramai kerana kita ada perkara yang penting untuk kita buat, untuk akhirat kita. Jadi saya doakan sahabat-sahabat semua, terima kasih Ustaz, terima kasih sudi hadir Ustaz. Doakan saya Ustaz. Doakan saya senantiasa Allahumma salli ala Muhammad, dibimbing oleh Allah zahir dan batin, rohani dan jasmani. Jadi saya doakan sahabat semua yang sudi hadir, yang support saya dalam segala hal lah. Yang sudi singgah di live saya, yang sudi berkenalan, yang sudi bertegur sapa, yang sudi jawab salam, yang sudi menjawab salam, yang sudi memberi nasihat dan peringatan kepada saya. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala sajalah saya harapkan memberi balasan syurga Firdaus untuk antum semua, untuk anak isteri antum semua, untuk ibu bapa antum semua, untuk keturunan antum semua. Moga sentiasa dalam bimbingan dan jagaan Allah Subhanahu Wa Taala, daripada terikut, terpesona, terpedaya dengan fahaman-fahaman yang merosakkan akidah, yang merosakkan syariat. Mudah-mudahan senantiasa dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala zahir batin, rezeki rohani dan rezeki jasmani. Mudah-mudahan Allah membimbing zahir dan batin kita ke jalan yang lurus, seperti Allah Taala memberi bimbingan kepada para nabi, para rasul, para awliya, para syuhada, para siddiqin. Mudah-mudahan insya-Allah asbab kita duduk dalam majlis ilmu ni, mudah-mudahan Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita, dosa-dosa ibu bapa kita, dosa-dosa ibu bapa mertua kita, dosa-dosa sahabat andai kita, anak isteri kita, adik-beradik kita, anak-anak buah kita, jiran tetangga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi rezeki yang berkah kepada kita, dengan makna apa yang kita miliki itu menolong, mempermudahkan urusan kita untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekaya apa pun, semiskin mana pun, mudah-mudahan janganlah Allah Taala tidak memberi taufik dan bimbingan kepada kita untuk membuat persiapan akhirat yang terbaik. Kerana harta benda, pangkat jawatan, nama baik, puji-pujian, follower takkan bermakna dah di hari kiamat besok. Yang bermakna, yang sangat bernilai berharga yang kita nak bawa balik di liang lahat, di alam barzah adalah amal soleh, yakni amal yang dibuat dengan cara yang betul, dengan keikhlasan yang betul, dengan akidah yang betul, dan terselamat daripada niat-niat yang merosakkan amal. Mudah-mudahan Allah jaga hati kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga hati kita, bagi taufik kepada kita menjaga hati kita daripada ada di dalam hati kita niat-niat yang menjadi asbab rosaknya amal ibadat kita. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita daripada perasaan ujub, kagum dengan diri sendiri, kagum dengan amalan sendiri, kagum dengan ilmu sendiri, kagum dengan ibadah sendiri, yang mana sebenarnya itu pertolongan Allah semata-mata saja, sahabat. Sahabat-sahabat semua, itu semata-mata belas kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala atas diri kita. Kita tak buat maksiat hari ni sebab Allah tolong. Kita dapat buat amal sedikit sebanyak hari ni pun sebab Allah yang tolong. Allah Ta'ala menggerakkan hati kita. Allah Ta'ala menggerakkan anggota kita untuk solat, untuk tutup aurat, untuk baca kitab, untuk tengok kitab, untuk hadir
sudi berkawan dengan orang-orang yang nak belajar agama. Itu semua af'alullah, perbuatan Allah untuk kita. Jadi kita sangat-sangat bersyukur, sangat-sangat syukur kepada Allah kerana kita letakkan kita dalam jamaah, dalam kumpulan yang sukakan akhirat, yang sukakan ilmu, yang sukakan ibadah. Jadi jangan lupa saling doa mendoakan. Jangan lupa saling doa mendoakan. Jangan ada pengecualian dalam doa kita. Jadi kita doakan semua muslimin muslimat, mukminin mukminat yang taat, yang maksiat, yang baik dengan kita, yang tak baik dengan kita, yang senang dan yang tak senang dengan kita, kita doakan. Semuanya mudah-mudahan diberi taufik hidayah oleh Allah. Mudah-mudahan musuh-musuh kita jadi lebih baik daripada kita, agar dapat kita menumpang mengambil manfaat daripada mereka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang yang banyak bersangka buruk, bersangka jahat pada diri sendiri dan senantiasa bersangka baik kepada orang lain. InsyaAllah. Jadi lebih kurang saya minta ampun maaf banyak-banyak. Mudah-mudahan dikabulkan segala doa, segala hajat yang tersurat, yang tersirat di dalam hati. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui sedia kala lagi apa yang tersembunyi di dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat yang baik-baik yang ada di dalam hati isteri kita. Hati isteri kita, hati isteri-isteri kita. Kadang-kadang isteri kita ni ada hajat yang baik-baik, ada hajat macam-macam. Mudah-mudahan sesungguhnya Allah mengetahui asbab keikhlasan mereka berkhidmat dalam rumah tangga kita. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat-hajat mereka. Begitulah juga suami, ada hajat dalam hati suami. Kadang-kadang ada impian, ada keinginan suami nak membahagiakan anak isteri, tetapi semuanya terbatas oleh kehendak Allah. Mudah-mudahan Allah mengkabulkan hasrat-hasrat, impian-impian yang ada di dalam hati suami-suami yang ikhlas mencari nafkah untuk nak menunaikan tanggungjawabnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah juga anak-anak kita ada hajat yang macam-macam, hajat yang baik-baik. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui. Mudah-mudahan berkah menjadi anak yang solehah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengkabulkan doa-doa dan hajat-hajat mereka. Begitulah hajat-hajat kita semua yang baik-baik. Moga dikabulkan, dipermudahkan, dilorongkan, didorongkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan asbab-asbab yang tertentu agar apa yang dihajati tadi tertunai dan terlaksana. Tetapi jangan lupa, meskipun tidak tertunai di dunia, pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti di hari kiamat. Insya-Allah. Okey sahabat, saya mohon undur diri dulu. Minta maaf banyak-banyak salah silap kekurangan adab saya. Benar Ustaz. Jangan lupa saling memaafkan, tidak terkecuali. Kita maafkan semuanya, terutama ahli keluarga kita, anak isteri kita, suami kita, jiran tetangga kita, muslimin muslimat. Minta Allah Ta'ala ampunkan. Jangan ada pengecualian di dalam permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada. Tidak ada terkecuali. Semuanya kita minta kepada Allah agar diampunkan dosa, dijadikan hamba Allah yang soleh, yang bertakwa. InsyaAllah. Jumpa lagi. Akhir kata, sahabat yang sudi hadir, yang sudi singgah, yang sudi ikut, yang ada beli tu, yang ada tekan-tekan beg tu, yang ada beli-beli tu, terima kasih lah. Yang tak beli pun terima kasih juga. Yang sudi jengah-jengah, cuci-cuci mata, terima kasih banyak-banyak. Saya minta ampun maaf banyak-banyak. InsyaAllah doakan saya. Minta doa anak saya ni sihat ni, Kasih Sumayyah ni. Mudah-mudahan dia sihat, afiat ni. Nampak macam dia tak sihat hari ni, sesemua daripada semalam. Minta-mintakan. Dia dah lama dah tak demam, dah sebulan lebih dah tak demam, alhamdulillah. Ni tadi nampak dia macam mata dia berair, berhingus. Tu risau gak tu. Risau gak dia. Mudah-mudahan doakan dia sihat lah. Kalau dia tak sihat pun kita tak senang hati juga. Susah gak InsyaAllah lah. Apa lagi nak cakap? Tu je lah, habis cakap dah. Bagi telur setengah masak. Oh ya ke? InsyaAllah. Nanti cuba buat insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz Ustaz, terima kasih Ustaz. Okey, terima kasih banyak. Madu kelulut pun boleh. Oh ya. Baca doa penutup dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا ربنا علمنا الذي ينفعنا ربنا فقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر الله ما خلصنا مما أنا فيه إخلاصا جميلا اللهم يا محول الأهوال حول أهوالنا يا الله إلى أحسن الحال اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا محول الأحوال حول أهوالنا إلى أحسن الحال اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين اهدنا الصراط المستقيم ظاهرا وباطنا يا الله اهدنا الصراط المستقيم ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين amin ya rabbal alamin. Okey, tanda tadi muka surat 16. Nanti kelas tambahan boleh sambung. Okey, sahabat boleh tidur.